اللهم اجعلنا قبرهم من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم من النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا، واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم. واختم لنا يا ربنا منك بخير يا أرحم الراحمين. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Kita sebenarnya nak tunjukkan penyata kita, cuma kita tunda minggu depan sebab minggu depan tak ada kuliah kita yang khusus. InsyaAllah minggu depan kita akan jelaskan tentang penyata tahunan kita sepanjang tahun lepas. Dan untuk minggu depan kuliah kita pada hari Jumaat kita bersama dengan Ustaz Ghazali Haji Omar, insyaAllah. Saya dah call dia nak balik di sini pada Raya Cina. Jadi pada 31 bulan kita akan jelaskan penyata kita dan juga kuliah daripada Ustaz Ghazali Haji Omar, insyaAllah pada minggu depan. Dan sekali lagi saya maklumkan pada esok kuliah kita di Masjid Sultanah, bukan di Masjid Sultanah Hamimah, Masjid Sultanah, Jalan Sultanah. So, dan doakan supaya Datuk dapat bersama-sama kita esok, insyaAllah. Jadi kemudian yang pada 27 bulan di Dewan Kolej Insaniah, insyaAllah sebelah malam, pukul 7 malam kita mula sampai pukul 11 bersama Ustaz Zanasi dan juga Ustaz Habib Taufik daripada Indonesia, insyaAllah. Jadi saya jemput Senin malam. Di Tokling tak ada, kita semua ke Dewan Insaniah malam tu, insyaAllah. Jadi saya jemput Fadil Ustaz Zanasi untuk menyampaikan kuliah. Maknanya dipersilakan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadil Cikgu Soekarno, Fadil Sarauf, tuan-tuan muslim dan muslimat mata Allah sekalian. Pada hari ini kita tengok kepada hadis yang ke-87 daripada juzuk yang ke-17 daripada kitab Bahrul Mazi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Musta'ala Sayyidina Muhammad. Qala an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
al-muslimu idza kana mukhalitan nas wa yasbiru ala adahum. Al-muslimu idza kana mukhalitan lin-nas wa yasbiru ala adahum khairun minal muslim yukhalitun nasa wa la yasbiru. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, al-muslimu idza kana mukhalitan nas, al-muslimu idza kana mukhalitan nas wa yasbiru ala adahum khairun minal muslimi alladhi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad apabila dia sifatnya ialah mukhalitun nas, sifat dengan manusia, wa yasbiru ala adahum, dan sabar pun itu lebih baik daripada satu orang Muslim yang dengan siapa pun dia tak bergaul, dengan sebab dia tidak sabar dengan kenah-kenah orang. Dalam perbahasan hadis ini, Sayyidina Muhammad, para ulama kita bersisihan, adakah uzlah itu lebih baik ataupun bergaul itu lebih baik? Di kalangan tabi'in Sayyidina Muhammad, kebanyakan golongan tabi'in mengambil pendapat uzlah lebih baik, maknanya kita tak bergaul dengan orang lebih baik. Sementara Sayyidina Muhammad, di kalangan ulama-ulama yang lain menyatakan bahawasanya Sayyidina Muhammad bergaul dengan orang lah lebih baik. Taib, jadi itu pendapat daripada para ulama kita Sayyidina Muhammad berkenaan dengan isu sama ada kita nak bergaul dengan orang ataupun kita nak sama ada kita nak beruzlah, ngasih diri daripada orang, ataupun kita nak bercampur dengan orang Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad di kalangan para ubad, di kalangan para zuhad, mereka mengambil pendapat Sayyidina Muhammad beruzlah, mengasing diri lebih baik. Beruzlah lebih baik bagi golongan ubad, iaitu mereka-mereka yang menjadi ahli ibadah. Demikian juga Sayyidina Muhammad mereka yang disebut dengan zuhad, iaitu mereka yang bersifat dengan zahid, mereka berpendapat bahawasanya beruzlah lah lebih baik. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad dalam hadis yang kita baca ni, Nabi SAW Sayyidina Muhammad menyatakan bahawa seorang Muslim Sayyidina Muhammad yang bergaul dengan orang dan sabar pula dengan khidmah orang lebih baik daripada seorang Muslim yang tidak
subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa kelebihan kita bergaul dengan orang? Apa kelebihan kita bergaul dengan orang? Di antara beruzlah dan juga bergaul dengan orang ni semua ada positif, semua ada kebaikan. Uzlah ada kebaikan daripada uzlah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bergaul ada kebaikan daripada bergaul. Kalau kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad dalam bergaul ni, dalam bergaul, sebab kita rosak dengan sebab dua. Kita rosak dengan sebab dua. Yang pertama makan, yang kedua pergaulan. Kalau kita nak bergaul dengan orang sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau kita nak mengambil pendapat untuk bergaul, usahakan sedapat mungkin kita jaga makan. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, jaga pergaulan. Jaga pergaulan. Sebab kebanyakan orang rosak dengan pergaulan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau kena pergaulan kita, maka eloklah tumbuh pribadi kita. Sebab itu kata di sana sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kata ulama, la tas'al anhu wasal an qarinihi. Kalau kamu nak tahu tentang seseorang, kamu jangan tanya berkenaan dia, tapi tanya kawan dia siapa. Kalau kamu nak kenal dia, kamu jangan tanya dia siapa, tanya kawan dia siapa. Mangkali anak kita subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad duduk dengan kita, alhamdulillah, kita nak tahu dia di asrama, kita kena pergi tanya kawan dia siapa. Bila tanya kawan dia siapa, kita tahu dia siapa. Jadi subhanallah, tu dia panggil pergaulan. Pergaulan banyak sallallahu alaihi wasallam Muhammad, banyak membentuk pribadi kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau kawan kita orang soleh, kita orang soleh. Kalau kawan kita buruk, kita buruk. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau kita nak bergaul, kita kena bergaul. Kalau kita nak bergaul, kita bergaul sebanyak-banyaknya dengan orang-orang beriman. Kalau kita nak berpegang dengan pendapat sebagian tabi'in yang mengatakan bergaul lebih baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, berkawan dengan sebanyak-banyaknya orang beriman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi pun sebut, aksiru minal ma'arif bainal mu'minin, fa inna likulli mu'min syafa'atan 'indallahi yaumal qiyamah. Nabi kata, perbanyakkanlah kamu berkenal dengan orang-orang yang beriman, kerana setiap orang beriman itu ada syafaat pada sisi Allah pada hari kiamat nanti. Baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey, kalau kita nak bergaul, tuan-tuan, kena ramahlah sikit. Bila duduk atas bai, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tunggu bai, ataupun di mana-mana jumpa orang beriman, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila kawan kita tu sebelah orang beriman, tuan-tuan, tanyalah duduk mana. Atau orang kita ni dia mula dengan duduk mana dulu, dia tak tanya nama lagi, duduk mana tak tahu. Saya ni duduk di Corok Tok Kun. Oh, Corok Tok Kun, Corok Tok Kun tak mana? Dia mula tu, depan rumah kenal tak apa ni, satu orang nama tu Haji Leh India, kenal tak? Kenal. Tuan-tuan, ramah tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad menyebabkan akhir kita tanya nama apa tau, kita tahu nama. Tuan-tuan, kalau boleh lah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kalau boleh, itulah caranya kita nak memperbanyakkan orang kita kenal. Bahkan ada orang, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, bila dia tahu macam ni, dia ada dalam buku, dia ada nota dalam poket dia, hari ni kenal siapa, tulis orang mana. Esok, tuan-tuan, sampai dia boleh menyimpan orang hak dia kenal, orang hak dia kenal. Saya ni kalau nak ambil ramai, tak terambil pula lah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kadang-kadang habaq nama dah lupa lagi, kena tanya pula, minta maaf nama apa tau, jenuh orang tu habaq. Tapi tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tapi kita dah kenal. Kalau doa je main mengaji, kita tahu lah hak ni depa orang mengaji ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ya tuan-tuan, subhanallah,
dengan banyak kita berkenal orang-orang beriman sallallahu alaihi wasallam Muhammad, keuntungannya apa? Kita boleh minta tolong dia pada hari akhir esok. Selepas Nabi buka syafaat besar, syafaatul uzma, ketika tu orang tu boleh bagi pertolongan, orang ni boleh bagi pertolongan, para ulama boleh bagi pertolongan, syuhada boleh bagi pertolongan, bahkan para malaikat pun boleh bagi pertolongan. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, macam mana orang yang nak ditolong oleh malaikat ni? Allah, orang yang selalu berdamping dengan kebaikan. Sumber segala kebaikan ialah para alim ulama. Itulah sumber segala kebaikan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Para ulama, tuan-tuan, kelebihan Tuhan bagi kepada mereka, subhanallah, mereka tu ada malaikat yang bertugas untuk menjaga mereka secara khusus sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita semua ni ada malaikat jaga sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan. Tapi golongan para ahli ulama, mereka ada malaikat yang menjaga mereka secara khusus sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lebih-lebih lagi pada saat mereka menyampaikan ilmu pengetahuan, tuan-tuan. Para ahli ulama sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mereka didampingi khusus oleh malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, lepas Nabi kita wafat, Jibril ni orang tanya, kerja apa Jibril lah? Tak kerja apa dah apa? Jibril kerja apa lepas Nabi kita wafat? Dua kerja Jibril AS. Yang pertama, menurunkan bala. Menurunkan bala tu kerja Jibril AS sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Banyaklah kerja Jibril AS. Tanu taufan, tanu ribut, tanu banjir, subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, tak pernah henti-henti. Ni kita ni, tuan-tuan, kena banyak bayar hajat ni. Jangan duk rasa senang, jangan duk rasa selesa sehari dua ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Semakin dekat dengan kiamat, semakin banyak gempa-gempa bumi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Semakin dekat dengan zahir alamat-alamat kiamat yang besar-besar, semakin zahir apa yang disebut dengan bala dan ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Satu orang pengkaji, tuan-tuan, pengkaji geografi alam ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kajian dia subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tahun 2015 ni, 2014 ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kutub utara akan berpindah ke Brazil. Tu buka peta, tengok tu tak mana Brazil. Kutub selatan akan duduk di India. Sengit dunia ni. Brazil negara panas, tuan-tuan. Bila kutub utara tu duduk di Brazil, macam mana? Cayak. Cayak apa? Cayaknya lah bongkah-bongkah ais. Bongkah ais ni macam mana? Bongkah ais, gunung-gunung ais. Gunung-gunung ni sejak bila ada? Sejak daripada berjuta-juta, beribu-ribu tahun dulu. Kita tengok lah, Gunung Jerai kata-kata, Gunung Jerai tu bongkah ais. Kalau besar Gunung Jerai tu, dia cayak macam mana? Apa risikonya? Risikonya dia akan menyebabkan kadar air laut akan bertambah. Bila kadar air bertambah, jadi macam mana? Sebahagian dataran akan tenggelam. Sebahagian dataran akan tenggelam. Jadi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan dikatakan di antara negara-negara yang bakal tenggelam ialah Thailand. Segenting kera tu akan putih esok. Jadi macam mana Malaysia? Pulau. Jadi macam mana? Pulau. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, yang kalau kita tak tenggelam lah, tuan-tuan, saya takut kalau Pulau Pinang tenggelam juga. Ni habak-habak kalau anak-anak cucu suruh main duduk ni ya.
Lawak tuan. Sebab Pulau Pinang tu Musa dia duduk di bawah paras laut. Dia dibenteng oleh Bukit Menera saja. Salah Sayyidina Muhammad. Sebab tu saya berkuliah di Pulau Pinang tahun lepas. Al-Musa Sayyidina Muhammad. Satu orang subhanallah, dia mimpi jumpa Rasulullah. Dalam mimpi itu Musa Sayyidina Muhammad ni, dia mimpi, saya cerita ni cerita mimpi orang. Jadi dia mimpi itu Musa Sayyidina Muhammad, dalam tu diberitahu bahwasanya salah sebuah negeri di utara semenanjung akan tenggelam. Kita tak tahulah, mimpi ni bukan boleh dibuat-buat. Jumpa Nabi itu ialah satu kebenaran. Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, saya kata tenggelam dah Kedah watan. Habislah. Kata orang Pahang saya, lah ni abang kita pilih Kuala Lumpur wah. Dia fikir nak pergi Kuala Lumpur lah. Tengah-tengah macam tu Sayyidina Muhammad, orang panggil ceramah di Pulau Pinang. Pilih ceramah di Pulau Pinang. Kena pergi ceramah di Pulau Pinang tu Sayyidina Muhammad bulan 12, pesta Pulau Pinang. Saya nak ceramah lepas maghrib tu jadi pansyak. Kita pun tak tahu kata pesta, jalan atas titi tu, atas jambatan tu nyut. Rupa Tuhan nak abang satu ilmu kat saya. Bila kita deras tu, kita tak ada nak tengok laut kiri kanan. Bila kereta lambat tu dan tengok kiri dan tengok kanan. Tuan-tuan, tengok lepas maghrib tu, tengok gerunu, tengok laut. Ish, kalaulah Tuhan nak buat kata good, pilah ceramah Sayyidina Muhammad. Dah pergi ceramah dah Pulau Pinang tuan-tuan. Saya tu baru je kawan tu mimpi, saya pun ceritalah kat lepas. Cerita-cerita tu Sayyidina Muhammad. Sebelum tu waktu naik kereta tu, kawan sekarang yang teman saya tu, dia kata, Ustaz kata Kedah ke Ustaz? Tak tahulah, katalah saya berutara semenanjung. Pulau Pinang kot Ustaz. Saya pun ditukar, Pulau Pinang apa? Tak apalah, pilah ceramah subhanallah Muhammad. Ceramah maudhu' tu lah sikit sebanyak. Waktu tengah makan lepas ceramah tu, pengurusi masjid tu dia kata kat saya, Ustaz takut Ustaz, sebab saya ni Sayyidina Muhammad, saya ni waktu tu saya masih lagi di sekolah rendah darjah 3. Lah ni dah umur 60 lebih lah. Kata pengurusi masjid tu Sayyidina Muhammad, waktu dia darjah 3 dulu, ustaz dia ada bagi tahu satu masa esok Sayyidina Muhammad dekat-dekat naik kiamat, Pulau Pinang akan tenggelam tuan-tuan. Jadi kita pun tak tahu lagi apa dia punca tenggelam ni, tak tahu. Biasa ridua ni bila berlaku macam tu peralihan dunia, benarnya logik tu memang ada Sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, kalaulah Brazil, kutub utara di Brazil, tuan-tuan cayak habis. Di balik asal balik lah. Asal macam mana? Dunia ni, alam ni asal-asalnya lautan lebih banyak daripada dataran. Sayyidina Muhammad. Contoh tuan-tuan, dulu ni kalau tuan tengok dalam satu kajian yang saya tengok Sayyidina Muhammad, India dengan kita ni dia dataran, dia ada dataran tuan, sambung. Termasuk yang menyambungnya ialah di antara kita Malaysia dengan Indonesia, sambung dulu. Sebab tu tuan-tuan, di antara negara kita